yang paling penting masa kita tengok chapter 1 ni adalah PDLC lah, yang slowly kita tengok kan. Okay. And then after that, apa lagi yang penting masa chapter 1? Okay. Chapter 1 juga kita tengok apa tu? What we call it? Dekat sini. Okay, tak apa. Saya rasa saya ingat saya tu je lah. Selain daripada sejarah komputer and so on. Okay. So when we talk about PDLC ni, so basically saya panggil dia PDLC lah. Okay. So when we talk about PDLC, dia involve beberapa step. Okay. First kita panggil analysis. And then the design part. Design. And see, analysis design. Implementation. Okay. Implementation. And then for untuk analysis, design, implementation tu coding, and then debugging, and then maintain. Dah. Ya. Itu yang itu. Ada istilah apa dalam buku? Itu tidak asli. Tak ada. Tak perlu one by one. Tak ada. Dia dah kot. Okay. Maintain. Lagi apa? Itu je lah. Okay. So analysis. Analysis result dia macam kita dah tengok lah. Okay. So by right when you do analysis, you akan ada analysis table. Okay. So analysis table ni apa yang you define. Okay. Yang kita buat. Macam table lah sebenarnya. Okay. So kalau you refer balik, dia akan ada, macam saya suka tambah. Okay. Dalam tu ada declaration. Okay. Sebenarnya biasanya bila analysis table ni, dia akan tanya hanya apakah the input, what is the process involved, okay, and then what is the output. Okay. Lepas tu saya suka tambahkan declaration. Kenapa saya suka tambahkan declaration? Sebab nanti masa kita buat design, okay, tak kisah kita pakai untuk code. Untuk code ataupun apa nama tu? Untuk code ataupun flowchart. Flowchart dia akan involve empat-empat ni. Maksudnya kita boleh salin balik lah kalau kita dah buat daripada awal cantik-cantik. Okay. And then masa implementation tak ada apalah, kita just buat coding. And then debugging. So debugging ni basically yang kita ni lah buat yang bawah. Okay, handling error. So kat sini kita try to find our error and fix our error. So maintenance biasa melibatkan. So aside from that, introduction juga kita tengok apa. Lagi kita tengok. Sudah. Okay.
So basic element of computer ni apa sejarah dia, device, architecture. Ini yang penting. Okay. Lagi yang penting teori part ni kita tengok apa ni namanya? Programming languages. Programming. Okay. So part. Ini penting lah untuk teori part. So kita splitkan kepada dua, low dengan high. So bila low kita ada dua, satu kita panggil sebagai machine language, dan the other one kita panggil sebagai assembly. Dan high level language ada satu je lah. Ini memang ada high level je lah. Kita tengah C++, Java and so on. Okay. So what else? Lagi apa? Okay, so apa beza compiler linker? So masa ni lah juga. Okay. Kalau yang compiler linker tu you can refer to the compilation process. Okay. Kita kat sini. Compilation tu lah. Compilation process. Compilation. Oh, tak ada S. Compilation process. Okay. So for compilation process, apa yang penting untuk you tahu, okay. So daripada source code, okay, so, dia akan ada file star.cpp. Okay. So once the source code become compile, dia akan jadi object code. So object code adalah file yang .ob. Okay. And then linker, panggil data daripada library, the one you include will produce executable. Okay. Dia apa? So apa beza compile? Tak ada beza interpreter dengan okay, so interpreter apa dia buat? Dia tak ada produce tu lah. Okay. Dia tak ada produce executable code ke apa semua tak ada. Maksudnya you compile, you run. Biasanya ni contoh macam scripting language lah. Okay. And then what else? Then to code flowchart kita pun dah tengok sikit. Okay. And then tu je. Okay. Kenapa saya tutup? Ada lagi teori chapter 2. Okay, so for chapter 2 teori dia agak banyak. So chapter 2 kat sini lah kita tengok okay, apa identifier apa semua kan, data type tu. Okay, so identifier tu dia ada berapa rules tu lah. Tak boleh start dengan number, tak boleh ada empty spaces, tak boleh ada simbol, tak boleh pakai reserve word, and then tak boleh tak boleh repetitive, maksudnya berulang pakai nama yang sama, and then dia case sensitive, dia kena unik. Okay? Maksudnya kalau dia kata huruf besar, huruf kecil kena ikut sendiri lah. Okay? Dengan tu saya tak listkan. Itu semua cerita pasal identifier. Okay? So kita pasal identifier. Ataupun kita panggil dia sebagai variable. And then kita tengok apa tu constant. Constant tu constant. Okay? And then reserve word ni maksudnya ni tak boleh pakai dalam keadaan okay. Response and then so reserve word ni macam dia fix lah. Okay. Biasanya dia berasal daripada kita punya library. So kita tak boleh pakai as our identifier. Itu je. Okay. So constant. Okay, so basic data type kita tahu ada beberapa lah. Ada integer, okay, ada double, ada float. Okay, double dengan float tak ada beza. You already understand that. Cuma float dia dari segi memory smaller than double. Dan kita ada char. Okay. Char dia biasanya kita akan assign with single quote lah. Okay. Char. And then kita ada char kotak. Okay. Char kotak ni string. So bila nak manipulate kena include string.h. So biasanya dia akan jadi double quote macam ni lah. Okay. Dia akan something yang dalam double quote. 1, 2, 3, 4, 5 and then the last one is ini je, macam boleh ingat. Okay, arithmetic operation simple kan, tambah tolak darab bahasa tulis, square root,
Semua tu dalam library Mac. Okay. Statement sama dengan tak ada apa-apa. Okay. So untuk outputnya simple lah. Untuk output simple kan. Everything pakai cout. Okay. Pakai cout. Arrow dia tu kiri. Okay. Cuma untuk input, dipakai sini ke kanan. Okay. Untuk selain daripada, maksudnya untuk ni dia, kat sini tadi. Untuk X, Y, okay. Okay. A, okay. B. So yang ini semua. Okay. Okay. Untuk yang selain daripada cap kotak ni, you boleh pakai yang ni lah. So dia tak ada masalah. Untuk selain daripada cap kotak. Okay. Untuk cap kotak dia unik sikit. Kita kena ingat yang tu pakai sign dot. Hopefully ni dah at your fingertip. And then yes, ini saya declare sebagai mana tu? Ini saya declare sebagai ayat. So rules of thumb with -1. Dan kalau kita kata size dia 100, always kalau size dia 10, -1 juga tinggal 9. Okay. And then dibagi ni tak ada apa-apa lah macam dosa-dosa. Dosa-dosa dia. Okay, kita ada 3 dosa lah. Okay. So kita ada syntax error. Dan kita ada logic error. Dan kita ada runtime. Okay. So syntax error biasanya berlaku pada masa kita compile. Maksudnya sebelum dia jadi object code, dia akan detect. Ada tak syntax error? Kalau ada syntax error, dia tak boleh jadi object code. Okay. So kalau tak ada syntax error, baru dia jadi object code. Okay. So bila kita run saja, maksudnya once dia dah jadi executable code, bila kita run dengan knowledge kita, okay, dengan knowledge yang kita ada, baru kita boleh detect logic error. Maksudnya kita buat 1 tambah 2 dapat 4. Ada lagi silap. Okay. Contoh logic error. Okay. Runtime error pula dia akan cause, okay, bila kita tengah run the program. Okay. Maksudnya kita tengah run tiba-tiba suddenly kita terdivide by 0. Okay. And then sometimes kita akan hang. So itu contoh runtime divide by 0 ataupun very out of. Dan type of control, kita ada 3 lah. Ini kita dah start cover lah. So the first one kita ada sequential control. Okay. So apa maksud sequential control structure ni adalah program kita lah. Program kita ni kita baca, kita create dan kita baca based on top down approach. Okay. Maksudnya kita baca program kita daripada atas ke bawah. Okay. So that's why bila kita detect error, kita baca daripada mana dia bagi tahu line tu, kita baca daripada bottom up. Maksudnya daripada mana kita salah ke atas. Sebab kita memang pasti kesalahan dia bermula daripada situ ataupun di atas. Dia tak mungkin berlaku di bawah, tapi dia punya error message berada di atas. Okay. And then the second one, the second control structure ni kita dah cover lah sebenarnya. Okay. So this one is the second one. So basically the second one is chapter 3. Basket. 2. So for chapter 3, dia kat sini. So it can be part of this lah. Okay. So yang ni adalah chapter. Okay. So basically simple je. Apa yang kita tengok dalam ni sebenarnya, kita ada 2 je. Untuk selection kita ada 2. Satu kita panggil sebagai switch dengan case. Okay. And then kita ada lagi satu if dengan. Okay. Kita juga ada tengok rasanya. Masa kita buat Dana Al-Ihsan Al-Mubarak tu, macam mana nak buat di dalam bentuk apa tu namanya, nested. Okay. So switch case ni kena ingat, satu dia very limited. Biasanya kita hanya pakai untuk integer and then untuk char biasa. Okay, bukan char kotak untuk karakter biasa. And then lagi satu kena ingat, dia cannot entertain range. Okay, non range. Ini istilah saya non range value. Okay.
So maksudnya dia tak boleh cater untuk range lah. Okay. Range tu maksudnya tak boleh buat dari apa ni, larger than 1 but less than 5. Itu dia. Okay. So untuk tu, selain daripada tu, you kena pakai if else. Maksudnya untuk semuanya ni kalau boleh kita pakai if else lah. Okay. Mana dia tadi? Constant ni value tak berubah contoh macam pi. Okay. That's the declaration. Itu maksudnya ini buat tak juga. Okay, integer dan char dan awal sangat pula kita ini kita double dan kita pakai float dan what else itu double float dan kita boleh pakai bool dan baru kita tak char. Okay. Dan last sekali kat sini kita pakai untuk char kotak. Okay. Cuma untuk char kotak kena ingat cara comparison dia bila kita pakai dalam if dia lain sikit so dia akan jadi if apa nama dia apa ni saya copy dulu ni. So let's say you ada this one, you ada declaration untuk char kotak ni, so ada special so kita kena ingatkan banyak kali. So dalam if ni kita akan pakai function string compare. Okay. String compare kalau boleh kita tambahkan I. String compare ni kalau tak ada I dia akan case sensitive. Ini huruf besar, huruf kecil tu kena sama. Kalau kita tak nak dia kisah, kita tambahkan. Okay. So apa kita nak compare kan ayat ni sama tak dengan event. So dalam case ni dan kita check kalau dia sama sepatutnya result dia tu. Okay. So in this case kalau kita try check sepatutnya result kita false lah. Sebab ayat dia ayat dia invalid answer tapi you nak compare dengan invalid memang tak sama. Okay. Okay. Saya terlupa satu kat sini. Tadi ada assignment. Lupa saya jadi assignment. Okay. So untuk assignment siapa ni namanya ayat ni jangan lupa so assignment dia pun unik. Dia pakai function string copy. String copy apa? String copy ayat. Dan katakan okay. So dia akan alright. What else? Okay. So yang lain tak ada apa. Kemudian expression and so on ni maksudnya apa ni namanya apa result dia lah bila dia true bila dia false kita tahulah. By right saya rasa you all ada theory ni you all dah buat. Okay. And then apa dia punya relation dengan logical operator. Okay. So maksudnya yang ini yang ini maksudnya you kena tahulah less than, larger than, okay, less or equal, larger or equal, equal dengan not. Okay. So apart from that kita juga ada operator lah bila you nak gabungkan. So logical operator kita ada or, okay. Ini kita ada and, atau saya start. Okay. So kita ada or, okay. Kita ada and, dan kita ada not. Okay. Dan selection total section tak ada apa ni teori. By right kita ada one way, okay. Kita ada two way and kita ada multi. Multi way tak switch case boleh juga jadi if. Okay. Tak juga boleh boleh lah. Okay. So nested maksudnya dia dalam tu ada lagi lah. Dalam if ada if ke, dalam switch ada if ke, dalam if ada case ke, okay. Ataupun dalam if ada if ataupun dalam switch ada. Kalau walaupun dia ulang sekali di dalam dia dah dikira sebagai namanya nested selection. Okay. And then last type of control structure adalah apa yang kita nak cover hari ni. Macam ada kawan ni seorang minta saya bagikan yang looping punya tu kan. So saya tak bagi sebab saya nak explain hari. Okay. So the last one will be repetition control. So our chapter. Okay. So basically in repetition control structure ni very simple lah. Okay. So basically kita ada dua jenis repetition. Okay. Satu kita panggil sebagai free test loop. Okay. So nama lain dia looping.
Okay. So kita ada pre-test loop. Okay. Dan kita ada post-test loop. Okay. Pre-test loop ni maksudnya apa ni, blueprint ni. Okay. Sebelum dia buat, dia check. Maksudnya sebelum dia buat, ada condition dulu. Dia akan check dulu, boleh tak buat. Okay. So post-test pula, maksudnya tanpa berfikir panjang, buat dulu. Dah buat, maksudnya macam you buat kerja dulu. Okay. Dah buat kerja, lepas tu baru you check. Oh, wah, salah. Faham kan? So, maksud dia lah. So, bila kita cakap pasal pre-test loop, okay, so maksudnya, dia ada kemungkinan will not be executed as or. Maksudnya, ada kemungkinan tidak akan dibuat langsung. Okay? Kalau condition tu salah, maksudnya kita akan buat langsung. But when you talk about post-test loop, okay, dia terbalik. Okay? Dia will, okay, execute at least one. Maksudnya paling dia akan buat sekali lah. Okay. Dia macam sebab dia akan buat dulu, kemudian baru dia check. Okay. So untuk itu, okay, untuk pre-test dengan post-test ni, kita ada dua kategori, okay, tapi kita ada 3 jenis. Okay. Untuk jenis yang pertama kita panggil sebagai for loop. So for loop ni jatuh bawah kategori pre-test lah. Maksudnya dia ada kemungkinan tidak dibuat. Okay. And then kita ada for, and then kita ada while loop. Okay. While loop pun sama. Sebab kalau kita tengok kurungan dia kat atas. Sebenarnya nak tahu mana satu pre-test senang. Kurungan dia kat mana? Selepas kita buat loop tu, terus kurungan. Okay. Selepas kita buat loop tu, terus kurungan. So maksudnya itu pre-test loop. Okay. Kalau post-test loop ni, ada satu je pun. So, dia post-test loop ni dia do, okay, buat, kemudian buat apa yang dalam body compound ni you buat, ini baru you check, buat selagi something, maksudnya while dia di bawah. Okay. Kalau for while ni tadi kat atas, okay. So yang ni while dia di bawah, maksudnya dah buat semua baru check. Okay. Kalau for loop ni macam ni lah, maksudnya you buat dalam ni, okay. Buat lah apa nak buat, so you buat dalam tu. Okay. So dia ada kemungkinan tidak dibuat langsung. Sama juga dengan while. Okay. Tapi kalau kita tengok do ni, okay. So once you jumpa body compound ni, you buat dulu. Dah buat baru you check. Alamak salah. Okay. So sebab tu nama dia post-test loop. Okay. Tapi tak kisah mana-mana jenis loop ni, kita mesti ada 3 elemen. Okay. So maksudnya mana-mana jenis loop dia mesti ada 3 elemen ni yang baik. Saya tengok buku lah. Saya pakai istilah saya tak tahu. Kenapa? Dia panggil sebagai okey. So okay. Yang pertama dia mesti ada initial. Okay. And then selepas initial dia mesti ada dia punya test. Saya biasa panggil benda ni condition lah. Tak, saya panggil test. Okay. And then last ni saya boleh terima lah. Okay, dia punya step ni atau dia punya satu. So condition ni merujuk kepada test lah. Okay. So test okay. So tak kisah mana-mana jenis loop pun, dia mesti ada 3 elemen. Maksudnya while pun dia mesti ada initial. Tapi initial dia tempat lain, nampak di luar. Okay. So after dia punya initial, dia punya condition juga. Okay. Dan dah nak habis nanti baru dia jumpa dia punya. Okay. So sama juga dengan do lah. So do juga sama. Biasanya initial dia di luar. Okay. Initial. And then dia do. Okay. Cuma beza dia update tu. Sebelum dia tutup dia update. And then dalam bracket kat while ni baru dia update. So apa maksud dia? Kejap kita tengok kita pakai ni. Kalau you tengok sebenarnya dah boleh match lah dengan yang while yang saya cerita tu. Kan? Yang while yang kita buat sebelum ni, yang untuk ulang sampai bila tu,
Dia tak ada initial. Kita terus kata condition. Buat selagi true. One, true kan. So sampai bila-bila true. Dan kita tak ada update. So kita tidak mengubah value true tu. Sebab tu dia ulang sampai bila-bila. Okay. Sebab tu saya tak nak tunjuk sangat. Ni tu sebenarnya. Lagi apa yang saya nak kena cerita? Requirement, operation. Okay. Type dah tunjuk. Okay. Ini saya tinggal. Ya, sikit je lah. Masa panjang-panjang orang ada kan. Rasa sikit lah. Oleh satu ya, the last one. Okay. So the last one, tak kisah mana-mana jenis loop. Okay. So basically kita ada dua cara. Sekarang tinggal dua. Dulu dia kata tiga. Dan tinggal dua, which is better lah. Sebab yang cara ketiga tu dia sama dengan cara yang kedua. Okay. So tak kisah mana-mana jenis loop, kita ada dua cara untuk ukur. Yang pertama kita panggil sebagai counter, okay, control. Okay. Yang kedua kita panggil sebagai sentinel. Sentinel control. So sentinel ni apa? Sentinel ni maksudnya kita gunakan unique value untuk control kita punya. Okay. So unique value ni kalau kita tengok macam contoh dalam buku tu lah. Ada. Nampak? Contoh macam kat muka surat 99 tu kan. Okay. Kat muka surat 99 tu. 99 tu. Tak example ni. Dah tak ada cerita. So sentinel ni maksudnya bolehlah 99 tadi. Kalau kita tengok value unique dia adalah Y. Okay. Tapi soalan final kadang-kadang dia bagi value unique dia sama dengan negative 99 lah. Ada banyak lah value unique. Maksudnya apa sahaja value untuk exit loop. Kalau counter ni biasa dia pakai yang apa tu, binary addition tu lah. X tambah-tambah, X tolak-tolak. Okay. So macam mana kita boleh buat? Saya tunjukkan untuk ni lah. Ketiga-tiga ni. Sebelum tu yang lain. Yang lain tak ada apa-apa. So normal. So sama juga macam selection control structure. Dia akan ada nested loop juga lah. Kalau apa tu, selection tadi ada nested selection kan. Okay. So yang ni kita akan ada nested loop. Macam mana saya buat? Macam dalam buku. Soalan checkpoint ni, kau boleh cuba dalam buku tu macam checkpoint 4.1 tu kan. Cuba tengok dan cuba fahamkan. Kalau saya cerita pun, kalau orang tak try dulu, dia akan nampak. Okay, ni tak apa. Mana exercise yang bagus. Example ni you boleh try lah kalau tak faham. Sebab dia ada explanation kat situ kan. Ya. Boleh. Apa? Okay. So, saya buat exercise ni. Okay. Exercise 4.1. Senang. Okay. So, ada cerita dia. Okay. So, untuk yang ni ada. So, untuk counter sentinel ni apa kan? Saya tunjuk sambil buat. Okay. Itu saya jawab sekali exercise 4.1. Okay. Oh, So
yang ni saya tak splitkan sebab dia sama. Okay. So, 4. Takkan bawah atas. 100 mana? Okay, so let's start. So kita tengok untuk exercise 4.1. Include. Okay. Inside the main. Hopefully yang ni you all dah clear. Okay. Siapa? Oh, using space. Kira? Okay. So yang kalau kita tengok exercise 4.1 very simple. Okay, dia kata display all number between 1 until 20. Okay. So apa kita boleh buat kat sini? Okay. So kita display all number. Okay. So yang ni saya pakai 4 dulu. Okay. Semua pakai all number kan. Saya pakai 4 eh. So 4 very simple. Okay. Semuanya berlaku di dalam itu. Okay. So dia punya ada body compound. So 4 ni lupa. Between 1 and 20. So kalau nak senang kita boleh kata, okay. So start dengan INTX sama dengan 1. Sebab kita nak start dengan 1 kan. Okay. And then kita kata N20. Maksudnya kita nak buat sampai 20. Nak keluarkan nombor 1 sampai 20. So kita kata buat selagi X2 kurang atau sama dengan 20. Kita fixkan. Okay. So between 1 and 20. Between 1 and 20. Oh sorry. Nampak? Between 1 and 20. So number between 1 and 20 maksudnya tak termasuk 1 and 20 lah. So kita tak boleh buat equal to 20. Okay. Okay. So yang ni kalau kita nak senang kita boleh start dengan 2. Sebab kita tahu dia akan start dengan 2. And then kita boleh kata X plus 1. Okay. Maksudnya update dia 1, 1, 1, 1. Okay. And then kita boleh see outkan dia. Okay. So apa yang kita nak see outkan the value of okay. Ini kita jarakkan lah. Katakan 1. Okay. Ini habis. Bila dah habis, baru kita jarakkan untuk soalan yang seterusnya. Kita boleh cuba. Baik. Ini kita boleh. Baik. Saya akan keluar nombor 2 sampai 19. Ini lah maksud dia. Counter, control, loop. Dia menggunakan counter. Dia menggunakan penambahan. Okay. So yang ini saya tunjukkan guna contoh for. Okay. So you boleh pindahkan. Okay. Berdasarkan mapping tadi kan. Kat mana initial, kat mana condition, kat mana update. You boleh pindahkan dia untuk run dalam while dengan dalam while. Patutnya result dia. Okay. Tak apa saya tunjuk. Saya jawab nombor 2. Okay. Display the number 2, 4, 6 and 20. Okay. Display. Okay. So X++ ni maksudnya sama dengan okay. So maksud X++. So X++ dia sama dengan X sama dengan X tambah 1. Maksudnya apa dia buat kat sini tadi? X start dengan 2. Okay. And then dia check condition. 2 kurang tak daripada 20? Yes. So bila yes, dia akan display. Dia akan display nombor 2 lah. So that's why you get the first number. You get the first result of 2. Okay. And then after 2, apa dia buat? Dia tambah dulu. So 2, X sekarang 2. 2 plus 1, 3. Simpan balik dekat X. So your new X will be 3. So dia check. 3 is it less than 20? Yes. So dia print lagi. Itu yang keluar 3 pula. So after okay, itu yang keluar 3. Okay. So after 3,
dah habis dia print, dia naik balik. So 3 plus 1 equal to 4. So x jadi 4, 4 less than 20. So dia akan buat lagi. Okay. Until lah sampai 90. Okay. So bila 19 naik plus 19 plus 1 jadi 20. Kan? X jadi 20. 20 less than 20? No. Bila dia kata no je, baru dia keluar daripada loop. Dia akan buat and naik. So sebab hilang dia punya output. So sebab itulah kita dapat output. Okay. Right? Kita try lah untuk while apa ni? Untuk while dengan. So for the second question, kita tengok. Display all numbers. Yes, saya. Semicolon yang tu untuk jarak antara jawapan dia. 1, 2, 3, 4 yang seorang. Lepas si up, X, lepas tu ada bawah tu bawah dia. Yang ni dua ni. Jarak yang ada. Yang ni. Macam warna biru ha. Biru tu. Yang ni. Yang ni untuk masukkan dia jarak satu step. Betul. Jarak satu step. Kalau tak ada dia akan automatic jarak satu step. Kalau tak ada benda ni, you boleh ganti dengan space lah. Supaya dia ada jarak. Ini bila you compile. Kalau saya tak letakkan tab tu, dia macam new line. Dia akan jadi jarak satu space je lah. Dapat tadi tu sebab saya nak jarakkan dia satu tab. Dapat tu tak ada apa, dia jarak tab je. Kalau ingat, kalau front slash n maksudnya new line. Effect dia sama dengan n line. X plus 1 maksudnya. So dia yes, dia X check plus 1. So kata Mula-mula kita initial kan. Daripada initial dia check. Okay. So bila 2 kurang daripada 20, dia boleh buat. Dia buat dulu. Okay. So lepas dia buat, baru dia tambah. So maksudnya X tu daripada 2 tambah 1, dia jadi 3. So sekarang dia check pula. 3 kurang tak daripada 20. So boleh buat lagi. Nampak cerita dia? Boleh Ustaz. Ya saya. Okey, so maknanya X plus 1 dimultiply X tambah 1 lah kan? Macam tu? Yes. Dia, kita panggil dia ataupun unary addition. Saya tak tahu istilah buku ni apa. Saya tengok. Hanya tadi cerita. Dia pakai istilah shorthand. Shorthand operator. You boleh tengok kat. Ni tak shorthand. Increment. Dia tak pakai istilah apa-apa. You boleh tengok kat topik 4.2 tu lah. Yang dia explain. Pasal ini. Ini saya panggil dia sebagai unary. Sebab dia satu je value. So kalau contoh kita nak guna value lain, nak tambah dengan value 2 ke 3 ke, kita kena guna plus apa? Kalau nak tambah selain daripada 1. Betul. Ini itu gunanya. Okey, itu gunanya jawab soalan nombor 2. Okey. Saya tunjuk nombor 2. Tapi untuk nombor 2 saya pakai Y. Okey. Tapi konsep dia sama. Ya saya. Nak tanya kenapa saya nak try compile and run tak boleh pun? Sebab dia kata dia salah kat nested loop tu. Kat nested loop, you tak komen kan? Tak komen. Tengok saya komen daripada awal buka tu. Buka ni. Kena komen kan? Saya komenkan daripada awal tu, daripada line first sampailah sebelum nested loop. Kalau you tak boleh nested loop kat tengah ni, memanglah akan error. Okay? Maksudnya tak payah buat nested loop tu. Ya, saya tak payah buat. Ini masa saya cerita nota tadi apa semua. Okay. Masa saya recap daripada chapter 1 tu. Okay? So you mesti start dengan you punya Al-Fatihah. Maksudnya start dengan you punya hash include. Jangan tambah-tambah yang lain tu. Hash include apa? Setakat ni kita dah belajar 4 lah kan. IO stream, kita ada IO IO stream, IO manik, kita ada string.header dengan lagi satu math.header. Okay. Okay. So back to your okay. Dia tak sabar kan nak tahu tambah 2. Okay, itu gunanya soalan 1B tu. Okay. Tapi untuk kali ni saya tunjukkan contoh Y lah. Okay. So soalan 1B dia kata display the number 2 until 20. Okay. With increment of 2. Kalau you tengok lah 2, 4 dan 8 lah. So assumption kita lah. So increment of 2. Okay. So kalau you nak buat increment of 2, okay, dia akan jadi something like this. Okay. So starting dia sama. INT, ini sebagai Y pula.
sama dengan 2. Okay. So INTY sama dengan 2 and then kita katakan Y. Okay. Kita masukkan body compound dia sekejap. So Y apa? So syarat dia kita buat selagi Y ni kurang atau sama dengan 20. Sebab matlamat kita nak keluarkan sampai 20. Okay. And then the third step kita punya update tu kan. So update kita nak increment by 2. Okay. So kalau increment by 2 you can refer to increment by anything lah sebenarnya tu. Okay. Increment by anything including 1. Tapi sebenarnya 1 tak payah pakai yang ini. Okay. You boleh pakai dekat 4.2. Jadi 4.2. Ni 4.3. Okay. 4.3 tengok ada shorthand operator. Dia ada plus minus apa semua kan. So kalau you nak increase by 2 you boleh kata y plus equal to. Okay. Maksudnya itu kan nombor belakangnya. 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke nak tambah by 10 ke apa you tukarkan nombor belakang. Sebab ini maksudnya adalah so ini maksudnya adalah y sama dengan y tambah 2. Sebab kita kata 2. Kalau you kata 3, 3 lah. Kalau you kata 4, 4 lah. Tambah berapa yang you nak. Okay. Dan dia tak limit untuk tambah. Untuk darab, untuk bahagi pun. Okay. Kalau tambah-tambah ni dia limit pada 2. Tambah-tambah atau tolak-tolak. Okay. And then baru kita display dalam. Maksudnya dia punya update mesti di bawah. Okay. So dalam ni kita just nak outputkan juga tadi. So kita boleh copy je untuk membuktikan dia sama lah. Kan? So saya copy je this one. Jarak space juga alih ni. Then saya letakkan y. Tak nak aktif pakai tag. Supaya you boleh tengoklah tag tu apa. So idea dia. In the first place tadi kan. Okay. So you akan tengok apa beza prime, slash t, slash n. Okay. So mesti ada sama juga. Mesti ada initial. Okay. Mesti ada condition. And then mesti ada update. Okay. So kita try compile. Dan kita try. Nampak? Tadi. So dia akan keluar value 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay. The first one tadi is start from 2 until 90. Any number between 1 until 20. So kita get the result. The second one dia kata display number 2 until 20. With the increment of 2. Okay. So this one sama. So we achieve our. Ada soalan tak ni? Okay. So hopefully tak ada. Kalau ada boleh tanya. Saya nak tanya. Tanya lagi. Okay. Maksudnya kalau kita nak tambah dengan value selain daripada 1, kita kena ada y tu sebagai apa tadi? Y tu sebagai condition Okay. Lepas tu y plus equal to 2 tu barulah condition dia kan? Yes. Macam tu. Maksudnya kalau kat sini you kata Z kan. You kata sini Z, maksudnya sini pun kena Z lah. Sini pun kena Z, sini pun kena Z. Sorry. Ini tak ada apalah ni output dia. Maksudnya kat sini kena Z, okay, initial kena Z, initial, update kena Z and then initial kena Z, condition kena Z, update pun kena Z. Dapat Okay, faham. Okay, yang tengok yang C tu pun cantik juga. Okay, tapi C ni saya akan pakai dual pula. Okay, so dual akan pakai. Okay, saya buat untuk dual juga. So sama juga, dia mesti ada initial. Okay, so initial dia start dengan 30. Yang ini kalau kita tengok dia minus by 3 kan. Okay. So kita boleh kata initial dia initial int z. Okay, kita katakan start dengan 30. Okay. And then dia kata display until z. Okay, so kita pakai do, buat je dulu. Okay. And then baru kita kata while. So yang ini sahaja while dia mati dengan semicolon. Tengok for ni tak ada semicolon Kalau you letak semicolon nanti dia habis. Semicolon tu maksudnya habis. For ni tak habis lagi. Dia habis selepas tutup body compound ni. So jangan letak semicolon. Sama dengan while. Okay. So kalau while you letak semicolon habis. So maksudnya benda ni tidak berlaku. Okay. Dia berlaku di luar daripada loop. You punya loop tak jadi. Okay. Itu antara contoh logic error. Okay. Okay. So yang ini initial kita 30. Okay. And then kita kata
nak kurangkan by 3 kan. So kita boleh kata Z equal to minus equal to 3. So kita nak minus by 3. So result dia sama lah. Apa? Effect dia sama. So kita buat sebenarnya kita buat Z equal to Z minus 3. Okay. And then berapa lama kita nak buat? Kita akan buat selagi less or equal to 3. So kita kata buat selagi Z less or equal to 3. Okay. So dalam ni kita akan buat benda yang sama. Kita akan display our output. Kemudian kita copy paste dia. Okay. Sebab saya nak proofkan dia apa, saya tak ubah apa-apa lah. Okay. Kita tengok So bila kita try compile. Saya akan dia. Kita letak di bawah. Okay. Kita try compile. Okay. Dan kita try. But kenapa dia tak jadi? 230. 20 ini ya. Buat selagi ni. Oh sorry. Condition saya salah. Ingat condition saya tak logik. Okay. Nampak Saya kata buat selagi Z lagi kecil daripada negatif 3. Nampak? Nampak tak kesan dia? Bagus juga Itu maksudnya dia execute at least one. Walaupun condition saya salah. Tak logik kan? Z saya 30. Okay. Buat selagi 30 kurang atau sama. Kalau tolak pun sorry. Z saya 30. Sampai sini kita tolak. Maksudnya Z baru saya 27 kan. So 27 is less or equal to 3. Salah kan? So bila salah itu sebab tu dia tak buat tadi. Okay. Nampak So ini nampak tak? Tadi itulah nyanyi maksud dia execute at least one. Walaupun salah, dia akan buat sekurang-kurangnya sekali. Yang ni sepatutnya saya kata buat selagi Z lagi besar atau sama dengan 3. Okay. Baik. Dan kita nampak result. Dia akan jadi 30, 27, 24, dia minus by 3. Okay. So itulah contohnya. Maksudnya, okay, katakanlah Z ni. Okay. Tak payahlah kita susah-susah buat macam ni kan. Okay. Kita type terus. Okay. Okay. Saya buat contoh yang ni 4 sama dengan 4. Okay. Sebelum tu saya save dulu. 100 lah. Okay. Maksudnya saya nak result dia sentiasa keluar. 100 sama dengan 100. Betul tak? Betul lah kan? So yang ini sebenarnya dia akan jadi infinity loop. Dia akan loop sampai bila-bila. Okay. So saya try compile. Okay. Then saya try. Okay. Yang ini dia akan jadi infinity loop. Okay. Dia akan loop sampai bila-bila. Yang ini saya nak buktikan. Selagi condition dia betul, dia akan buat. Okay. Tapi kalau condition dia salah sekejap lagi. Nampak? Dia akan sentiasa menolak sebab condition saya sentiasa betul. Okay. Dia akan tolak tak berhenti-berhenti. Okay. So ini contoh infinity loop lah. Okay. Ini yang saya nak tunjuk sebab condition dia betul. Katakan kalau condition dia salah. Tadi betul kan? Saya tukarkan ni jadi not. Okay. So kita akan tengok dia buat at least one. Itu maksudnya post test loop. Maksudnya buat dulu baru fikir. Buat dulu baru check. Kita tengok kalau saya compile. Then saya write. Dia akan buat kurang-kurang sekali. Sebab tu keluar 30. Nampak itu maksud execute at least. Okay. So kita try buat benda yang sama. Let's take 30. Z larger or equal to. Okay. So kita try buat benda yang sama untuk X tadi. Yang dah cantik kita buat ni Okay. Ni ada limit. Okay. So kita buat benda yang sama. Sebab tadi dah nampak saya buat 100 sama dengan 100. Walaupun tak ada kaitan Sebab saya just nak result dia true. Okay. Maksudnya 100 sama dengan 100 sampai bila-bila pun betul. So sampai bila-bila pun looping ni akan buat. Okay. Sebab tu saya save dulu. Sebab takut dia hang. Okay. So save dulu. Dan compile. Dan saya run. Okay. You can see that. Loop yang pertama ni dia tak berhenti. Sebab saya pause ni. Sebab nombor dia sentiasa increase by 1. Dia takkan berhenti. So dia akan ulang. Dia akan tetap buat. Sebab condition saya sentiasa true. Sama macam saya letak
Yang hari tu, ingat tak yang saya hardcode kalau letak tu. Jadi saya buat kat bawah. Right? Okay. So yang ini saya jadikan di false. Okay, maksudnya 100 tadi sama dengan 100. True kan? Okay. Sekarang saya kata 100 tak sama dengan 100. So bila you compare kan, 100 tak sama dengan 100. Result dia sentiasa false. Okay. So bila the result dia sentiasa false, okay, ini maksud dia might not be executed at all. Maksudnya ada kemungkinan tidak akan dibuat langsung. Okay. So dia akan terus skip, terus buat yang bawah. Okay. So kenapa dia tak buat? Sebab yang pertama dia tak keluar, yang ini dia tak keluar. Dia terus buat 2468 which is yang Y ni. Okay. So kenapa jadi macam ni? Sebab inilah maksudnya pretest loop. Ada kemungkinan loop tu takkan dibuat langsung. Itulah kesan dia. Okay. Sebab dia akan check dulu. Kalau condition tu betul baru dia buat. Okay. Okay. So this one berapa tadi? X. Yeah. So this one kita nak display semua tu. Okay, yang ni saya pakai yang sebelum ni. Okay. So true. Okay. So true lah. While true kan. Okay. So kalau betul, maksudnya dia akan jadi infinity loop juga. Okay. Sampai. Okay. So yang kedua ni, dia akan execute tanpa henti. Okay. So yang pertama kan. Yang atas yang pertama, yang ni 2468 kalau kita tengok, dia increment by 2. Kan? Dia increment by 2. 208, 58, and then 208, 60. So dia akan continue. Dia akan increment by 2. Okay. So yang ini, dia akan buat sampai infinity lah. Ini maksud infinity loop. Loop yang tak akan berhenti. Okay. So kalau saya kata dia while false, okay, maksudnya condition tu salah. So dia ada kemungkinan tidak akan dibuat langsung. Itu maksud dia. Ini maksud kemungkinan tidak akan dibuat langsung. So kalau kita tengok dia skip. Yang kedua dia tak buat. Ini beza antara pre-test dengan post-test. Saya? Apa? Ini apa conditionnya? Ini tak nak kita buka. Dia sentiasa tertutup. Sequence. Baik. Okay. Ada soalan tak? Okay. Calculate and display the sum of all odd number ranging 100 to 499. Okay. Apa ni namanya? Ranging. So yang ni kita buat all odd number. Yang ni sebenarnya dia nak suruh buat start program lah. Okay. So ni simple je sebenarnya. Tak ada apa. Okay. So maybe I should use all three examples again for the same question. Okay. So select and calculate and display the sum of all odd numbers. Okay. Banyak masa. Okay. InsyaAllah cukup. Kita cuba calculate and display. Okay. Tak faham soalan ni. All odd numbers. Okay, kita buat dulu. 4. Okay. 4. INT. 3. Go to 100. Okay. So kita nak number 100. Display to 499 maksudnya buat selagi A kurang daripada 200. So tak payah fikir lah. Okay. And then the increment will be by 1. So A plus 1. Simple kan? Okay. So apa kita nak buat dalam ni? So kita ada tiga-tiga lah. Ada initial condition and initial condition dengan dia punya satu. So dia kata dalam ni just find the sum. Kita nak mencari hasil tambah. So kita kena tambah di character. INT sum 1. Sum 4. So 4 sum 4 equal to 0. So yang ini memang diwajibkan letak 0 lah. Sebab kita takut dia akan jadi runtime error. Takut kalau you buat declare macam ni, bila sum, especially sum, kalau you tak assign 0, takut dia assign crazy value. Okay. So, untuk elakkan dia assign crazy value, sentiasa biasakan dirilah buat dengan itu. So this one dia kata display the sum of all odd numbers. So sum, so cara nak buat kita boleh buat macam ni. Sum sama dengan sum tambah A. Yeah. Tapi dengan syarat. So dengan syarat. So macam inilah cara kita boleh buat. Okay. Tapi dengan syarat. Syarat dia adalah if A is a
odd number. Ini soalan ni macam mana kita nak check itu odd number ke tak. Odd number maksudnya nombor ganjil kan. Nombor ganjil tu. Kalau kita tengok you all punya matematik. Kalau kita tengok based on matematik. Katalah ambil nombor ganjil mana-mana, 7. So 7 bahagi dengan 2. Nak cari nombor ganjil bahagi dengan 2. Lepas dia 3. Dia baki dia 1. So kalau saya kata ambil nombor 13 pun. Bahagi dengan 2. Lepas dia 6. 12. Baki dia 1. So nombor ganjil dia sentiasa berbaki 1. So macam mana kita nak cari odd number? So apa kita buat? Kita kata if A bahagi, if A bahagi dengan 2, kalau baki dia 1. Nampak tak? Dia kita bahagi, tapi kita bukan mencari jawapan, kita mencari remainder. Maksudnya if A is the remainder of A divide with 2 equal to 1, equal to 1, kita comparekan, and then baru kita buat sum, sama dengan sum plus with A. Okay. So kalau nak cantik lagi, sambil kita sumkan, kita displaykan sekali value A. Pun boleh juga. Harapkan dengan space macam banyak pun boleh. And then what else? So selepas kita habis buat looping apa semua, barulah kita displaykan kita punya sum. Tapi sebelum kita display, kita letak dulu n line. Kenapa kita letak n line? Ingat tak kita ada display kat sini supaya dia ada jarak. Okay. Kemudian baru kita displaykan kita punya sum total odd number. Baru kita akan lihat sini total sum. Itulah. Okay. Oh, sorry. Nama dia sum 4. Okay. Nampak. So value dia daripada 100 ke 499, nombor odd dia adalah 101, 103, 105, 17. Kalau kita tengok nampak betul lah nombor belakang nombor ganjil. Bila kita sumkan, kita dapat 60. Okay, itu guna yang kita kalau tak puas hati boleh kira. Okay. So kalau kita tengok kat sini, yang ini kita boleh gunakan kita punya shorthand tadi. Shorthand. Okay. So maksudnya instead of dia tak semestinya kena pakai dalam tu. Itu yang dia nak tunjuk juga. Okay. So yang ini kita boleh katakan sum plus equal to A. Boleh juga macam ni. Okay. So tadi result dia 60,000. Okay. So sekarang by right the result should maintain. Sebenarnya still lagi 60. Okay. 4. So nampak. So result dia masih lagi 60. Okay. So, kita boleh pakai port. Then what else? Kita boleh juga pakai untuk while. While kita buat yang terbalik. Katakan kita ubah sikit lah soalan dia. Okay. So while, apa kita buat? Kita cari even number. Kita buat soalan kita sendiri. So even number antara nombor yang sama, range yang sama. Okay. Misalnya 0 until 499, 100 until 499. And then cuma kita nak kata, nak mencari odd number. Kan? So ini kita pakai Y. Okay. Ini contoh Y, yang sambil tu mencari untuk odd number. Okay. So bila kita pakai Y, kita kena ingat lah. Kita punya initial kena di luar. Okay. So initial di luar kita gantikan dengan so, initial dah cantik. So lepas initial baru kita gunakan Y untuk letakkan kita punya condition. So Y kita boleh buang dulu. So condition pun kita dah ada.
Cuma ni kita pakai B, variable kita B. Okay. So dalam case ni apa kita nak check? Kita kata kalau B bahagi dengan 2, baki dia kalau bahagi dengan apa ni namanya? Kalau nombor genap maksudnya kita kata dengan 10 bahagi dengan 2, ini jawapan dia 5. Dan baki dia kosong kan? Okay. So maksudnya katakan kalau 100 pun bahagi dengan 2, 50. Ya, 100. So baki dia kosong. So maksudnya baki dia equal to 0. So kita boleh buat macam tu lah. Okay. So yang ni kita kata macam tu. So kita displaykan semua value B. Okay, sama juga. Value B. Okay. And then kita buat sum tu. Cari sum ni kan. So 1. Sum 1 B. Okay. So apa maksud dia? Dengan sum 1 lah. Y juga ditambah dengan value of. Dah habis if ni sebelum penutup Y. Y kan belum dia. Baru dia letakkan dia punya update. So update kita B kan. Okay. Dengan ini total even now. Ini kita bukan sum penutup. Okay. Kita savekan dia. Kita simpan. Nampak? Okay. So you all lagi terror kan? You boleh carilah. Hasil tambah. Yang tu kita buat untuk yang last. Kita guna do 1. Hasil tambah semua nombor. Kita tengok betul tak nanti kan? Senang sikit nak cari kan? Okay. Okay. So the last. Tapi hasil tambah semua nombor. Apa faedah? Okay. Right. The next one apa kita nak buat? Tak ada idea. Cari nombor benar macam mana? Kita cari nombor. Apa kita nak cari? Kita nak tambah semua nombor. Tak ada A pula kan. Kita nak kena ada A satu. Apa nombor? Okay. 2 saya tak ada idea. Tapi 2 dia samalah dengan Y. So kita boleh lekat kat bawah ni. Dia sama je konsep dia. So int. I know. Why not? Kita buat dua-dua tapi kita cari average. Okay. Dia biasa bila looping ni lah dia cari sum, cari average atau apa. Okay. So kita buat dua benda ni tapi kita cari average. Okay. So what are we going to do? Do what? So kita declare dulu int sum untuk do. Sum untuk do equal to 0. Kita ikut je format dia. Okay. So int c equal to 0. 0, 100. Okay. Then what else? Do. Dah, start. Kan? So do, and then dalam ni 1. Kat bawah ni ada 1. 1 untuk do jangan lupa dia sahajanya ada semicolon. Lain tak ada. So do as long as c is less or equal to 1. Dan kita punya step sama juga kita jadi c plus 1. So siap lah. Okay, so apa kita nak buat dalam ni? Kita nak buat dua benda ni. Okay. Tapi kita kena tambah. Oh tak boleh lah, sum do. Kan? Sum odd. Okay. And then kita kena lagi satu. Sum even. Okay. So selain daripada sum odd, kita juga kena cari count dia. Ada berapa nombor odd? Kita nak countkan sekali. Okay. Banyak lah cara kita buat sekaligus. Sebenarnya kalau dia tengok nanti kan. And then tanda tu kita cari juga. int count untuk even number. Ada berapa even number? So kita nak cari average kan. Okay. Jadi kita tambah lagi declaration untuk average ya. Okay. So apa kita nak buat dalam ni? Kita akan kata if kalau okay,
Kalau C, yes. Kalau C, okay, we modulus by 2, okay. The result is 1, the remainder is 1. Maksudnya yang ini adalah letak level. Kalau result dia 1, maksud ini adalah odd. Kan? Okay. And then, if C, so even, sama ada you buat not equal to 1 pun boleh. Ataupun you buat equal to 0, yang mana tu senang faham lah. Okay. Okay. C, kita bahagi dengan 2, baki dia sama dengan kosong, okay, equal to 1. Okay. So this one will be the equal. So apa kita nak buat dalam ni? Kita nak buat macam tadi. Ini kita nak see out kan. Oh, tak boleh. Tak boleh nak see out kan ni. Kita tak boleh nak see out kan. Kenapa kita tak boleh nak see out kan? Sebab kita display sama-sama. Nanti dia selang-selang. Tak ada beza. Sebab kita gunakan loop yang sama. But it's okay. Kita just get the sum. Sebab kita boleh compare dengan sum yang atas kan. Okay. So kita dapatkan sum even. Okay. So sum even sama dengan tak terror kan. Tambah sama dengan. Okay. So sambil tu juga kita nak mencari count. Ada berapa nombor genap. So nak mencari nombor genap kita kata count. Okay. So setiap kali dia masuk dalam this looping, kita pluskan by 1. So macam tu je cara dia. Okay. So sama juga dengan odd. Okay. So sum odd. Okay. Tambah dengan C. Okay. And then sambil tu kita carikan count odd. Plus. Okay. So sebelum kita cari average, by right ni saya rasa dah okey lah. Kita boleh copy. Okay. So, maksudnya selepas dia habis looping apa semua, baru kita displaykan dia. Okay. So this one. Sum odd. So, total odd number. Total odd number. Boleh lah. Total. Yang ni sebenarnya sum odd. Okay. Dan yang ni sum. Okay. And then berapa banyak nombor dia? Kita find kat belakang je lah. So, berapa banyak nombor dia? Count odd. Buat kat bawah. This one. Okay. Oh, saya tak tukar nama ni. Count. Even number. Case sensitive kan. Count. Itu. Yang ni kita jarakkan satu lah. Tadi kita ni kan. Count je. Okay. Jadi take over. So far. Back save. Sampai. Error. Jadi tu sebenarnya tak. Count event pula ada. Okay, nice. Okay, so kita try run. Okay. So walaupun kita tak dapat display tapi sebab kat atas kita dah display kan. So kita boleh comparekan based on the result. Kita tengoklah result dia. Kan? Odd 60,000, 60,000. Okay, even 598. Oh, dah salah. What? Oh, tadi kita tak masukkan that 500. Is it? So soalannya sekarang 500 masuk ke tak? Kita tengok balik itu. Between. Oh, 500 tak masuk. Sorry. 500 tak masuk. Okay. Silap ni tadi baca soalan. Okay. 500 tak masuk Save again. File. Sampai. 598. Total number ada 200.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa saya kira? 200. Start daripada 100. 200 plus 200 baru 400. Yalah, start daripada 100 kan? Betul lah. Okay. Dia 499 kan? Dia 200, 400 lah. Betul lah kan? Okay. Okay, cantik. Kenapa ada 400 bukan 400 F1? Sebab tak termasuk 500. Dia daripada 100, daripada 0 lah umpamanya. So dia jangan start kira daripada 1. Okay. Okay, so nampak cantik kat situ. And then baru kita boleh cari average dia. So average janganlah pakai apa tu namanya? INT. Sebab nanti divide takut ada titik perpuluhan kan. Okay. Double average odd. Okay, 0.0 double average sum juga. Even. Okay. So, okay. So kat mana berlaku proses dia? Sama juga. Di luar daripada 1. Boleh letak kat dalam tapi jadi macam gila lah. Takkan setiap kali tambah bagi kan. Okay. So dah siap tu semua baru cari dia. Average odd dengan so sama dengan apa? Sum of the odd number divide with the total count. Okay. So sama juga dengan average. Okay. So average even akan jadi sum of the even number divide with the count. Okay. Cuma kalau you buat macam ni, sama masalah dia. Kita boleh lah. Average of odd. So this one. Ini average of even. Okay. Okay. So kalau kita buat macam ni. Saya rasa tak ada masalah kan. Sebab dia 200 ada 1000 lah. So tak nampak sangat lah. Okay. Saya nak tunjukkan masalah titik perpuluhan tu. Tapi by right dia takkan ada masalah. Sebab nombor dia, nombor apa akhirnya 0 bahagian macam tu. Tak nampak masalah je. Tak boleh. Tak boleh tunjukkan. Okay. Cuma bila you bahagi, okay, sebab kita tahu sum odd, count odd ni apa semua ada nombor integer. So kita biasakanlah parskan dia. Tukarkan sekejap dia kepada 1. Untuk kes ni tak ada masalah. Sebab nombor you banyak sangat, 0 kat belakang. So dia tak ada effect apa-apa. Okay, tapi just recap lah apa yang kita dah study kan. So this is how we do parse. Okay. Sama, recap dia. Yang kedua, saya nak recap yang ayat magic lah. Saya pun dah lupa. Okay, yang nak show titik perpuluhan ni kan. How to show titik perpuluhan. Saya tak hafal lagi. Saya takkan lupa saya macam ni. Copy paste ya. Hopefully adalah somewhere dekat tepi production ni. Tak ada kot. Ikut. Yang dah ada. Alamak, ini buku. Okay. Buku lah. Okay. Ya, tahu. Dah cancel. Keluar juga. Kita tengok kat sini ada. Lang dah keluar kan? Dia tak ada. Okay. On question 3.2. Ayat. Inilah kot. Kita try ini tak ada. Ini Sapurari tu kan.
Mana je nak bagi keluar titik perpuluhan tu? Pun tak ada. Tu. Saya dah lupa. Semua perpuluhan. Ini. Ini here. Ya. Nampak saja. Yes. Ini ini. Ini pun untuk recap lah. Dia buat dulu. Banyak. Ada kontrol. Okay. Maksudnya nampak sudah ada. So, digalakkan tak ada sini. Waktu lepas. Oh tak ada. Kita tak ada declaration. Saya boleh tak kalau kita letak di atas. Jadi set. So, bila kita tambah yang ni, jangan lupa tambahkan hash include ISO manipulation. Sampai. So yang ni kita tak perlu set with kan lah. Okay. Kenapa tak perlu set with kan? Sebab kita tak ada titik nak disamakan. Okay. So, just value. Okay. So, kita letak sekali kat atas. Saya suka letak sebelum input lah. Selepas order. Okay. So by putting that line, kita dah forcekan keluar dia punya titik. So ingat, always pass integer number before you divide. Okay, to be safe. And then, ingat cara untuk buatkan. Okay, sampai ada soalan untuk ini? Tak ada? Count terus. Banyak sekali. Boleh. Okay, last one. Okay, count average any number you masukkan as long as it's not negative 99. Okay, super. Okay. So this one dah siap. Okay. Dah lah kot. Kan? So count any number, say the average. Except negative 99. Okay. So kita gunakan for. Okay. Ini contoh sentinel value. Kalau tadi yang saya tunjuk tiga-tiga ni adalah counter control loop kan. Okay. Boleh deh. Ini kat mana counter? Itu dah blur. Banyak sangat kan. Sum for, sum while. Inilah kot sum for. Ini sum for je tu. Sum for. Okay, this one. Komen sini. Control. What? Benda sentinel. So sama juga. Untuk sentinel control loop ni pun boleh pakai untuk tiga-tiga. Cuma dia akan nampak awkward kalau dipakai dalam for. Okay. Dia boleh pakai tapi dia nampak pelik. Tapi dia yang bagus dia menampakkan apa yang berlaku. Okay. Okay. Untuk pakai dalam for, okay. Dia mesti ada sentinel lah. Sentinel. Sentinel. Okay. Sentinel dia adalah negative 99 kan. So kita boleh kata INT, ABC semua dah pakai, Q pula. Okay. So Q sama dengan Q sama dengan what? Q sama dengan, tapi kalau pakai untuk dalam ni, sebab dia tak tanya value dulu kan? Oh boleh. Masukkan terus C. Tak boleh sebab saya nak tunjukkan C untuk 4. So how to do it? Okay. Kita start dengan 0. Untuk ni you kena fikir dalam sikit lah. Okay. Dia ada logik dia. Sebab bila apa nama dia? Bila 4, tapi yang tutup Y pun susah. So kita dah ada value first. Kita nak kata yang pertama jangan 0. Okay. Kita tambahkan bool.
Tapi nanti banyak sangat if. Make it simple lah. Saya nak bagi simple lah. Ada idea pula. Sebab masalah soalan yang ini adalah kalau kita nak buat dalam bentuk 4 tu dia akan tanya kemudian. Dia memang akan tanya kemudian. Tak apa. Kita buat untuk while bagi saya nampak baik. Ya. Untuk while. Okay. So dia tak kisah apa sahaja value. As long as the value is not negative 990. So that is your sentinel value. Okay. So maksudnya bila you masukkan nombor, lagi you masukkan nombor tu bukan negatif 99, dia akan ulang loop. And then so apa kita nak buat? So if is lah while. So simple je. int q 0. And then kita kata selagi q not equal to negative 999. Itulah syarat dia, the condition. Okay. So apa kita nak buat kat sini? Oh yang ni tak boleh. Tak apa nanti as we go along. Okay. So si intent q. So apa sahaja yang dimasukkan value q tu, dia akan tambah. Okay. So yang ini beza dia punya apa namanya, update kita buat kat atas je. Sebab kat bawah ni kita akan control pakai if. If q, kita hanya akan buat if ni, kalau q not equal to negative 900. So apa kita nak buat dalam ni? Kita nak mencari dia punya total. Total 1 sama dengan total 1 plus total 2. Okay. Kita nak buat sama macam cari average yang atas. So so total y dengan lagi satu count. Count untuk y. So count untuk y sama dengan macam yang atas total. Okay. So sini kita dah masukkan value, date. Okay. So kata mesti out kat sini. Boleh tak? Oh tapi tak boleh letak dalam. Okay, kalau letak dalam nanti setiap kali dia ulang dia keluar. Letak sekali kat luar. So kita ikut contoh buku Okay. So click out. This off input. Okay. So di soalan input keluar sekali. Kalau you nak try tengok apa jadi letak kat dalam, ada jadi set. Okay, so yang ini and then kita dua ni kita tak declare lagi. Okay. So after kita dah siap y, baru kita cari dia punya average. Average 1. Dah ada ke istilah average 1? Tak ada. Average 1 sama dengan total 4. Okay. Dah baik. So ingat tadi ni dua kita declare sebagai integer. Tak declare lagi. So apa kita boleh buat? Kita jadikan dia sebagai ini baru ada purpose. Ada sebab untuk kita paskan. Ini mudah. Okay. Ini kita akan declare. Ini and then what else? Do here. Okay. And then stay out lah. So this one. So off.
Maksudnya betul sama dengan dan ni dan ni pound dia dan ni sudah ada sini ni. Try lah. Ya. Yes. Alah tak sih. Run. Run nombornya simple je. 1 space 2 space 3 space 4. Okay, bila you space kan, dia akan assume as ni lah. Apa tu orang kata? Multiple input. Macam you ada C in yang banyak. Okay. Dan kita masukkan negatif. So expectation saya adalah jawapan dia adalah 55. Total count dia 10. And then dia punya jawapan 5.5. Kan dah salah. Dia jadi 90. Saya dah ada pakai istilah total ke? Total what? Okay. Oh, tambah sama dengan 9. Okay. 9 tambah 9 tambah. Okay, 1. So this one tambah sama dengan Q. Okay. Okay. Compile. 55 bagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2. Ya. Apa betul lah. Okay. Sebenarnya ini untuk contoh Y lah. Contoh yang kali senang sekali. Okay. So, okay. Itu je. Try buat yang sama. Kita pakai 4. Boleh tak? Kalau kita convert straight away. Jadi persoalan. So, maksudnya ini tak boleh ada kat sini. So, list of input. Okay. Sebenarnya ini kita jadikan 4. 4. Okay. INT P equal to 0. Buat lagi P not equal to P not equal to 9. Okay. Tapi dia punya update kat sini. In dia kat sini. Wah. Itu yang saya kata dia unik. Okay. So in dia kat sini. Dan masalahnya adalah nanti dia in. Ini masalah dia yang saya kata dia jadi masalah. Yang kali pertama, dia dah count kan 0 plus dengan ni and then 1. So, macam ni kita nak buat. Itu yang menjadi masalah. Sebab kita punya okay. Itu kita perlu buat macam ni je. Baik kan. Okay. Walaupun sebenarnya macam tak logik lah. Sebab kita masukkan after all value yang sama kan. Jadi sebenarnya tak kisah dia masuk si in mana. Okay. Kita hiddenkan dia punya logik. Tapi tak logik sebenarnya yang kita, kalau kita buat kat sini. Untuk soalan yang ini. So here, so dia letak kat sini. So by right, the result should be the same. Tapi ni dari segi logik ke salah lah. Yang ni lagi sesuai kalau kita pakai untuk output. Untuk apa orang kata? Sentiment. Just kita try And then what else? This one. Katakanlah kalau malas Itu kalau malas. Ya malas. Yang bawah ni untuk reset sahaja. Okay, declare. Maksudnya kita declare sekali kat atas, kat bawah ni kita reset. Okay. So, pastekan dia. Ni Q. Sorry. T equal to 0. Boleh tak? Oh, ada skip.
Tak boleh. Susah. Sebab kita, boleh. Ini tak sama. Ni soalan tu kenapa keluar 2 kali? Yang 2 ni maksudnya dia dah buat yang bawah. Dia tak stop untuk yang ni. Dia keluar 2 kali. So ada 2. Sorry. Yes. Salah. Ini kita boleh buang. Yang ni sebenarnya tak perlu dah update dalam ni. Yang ni sebenarnya tak, orang kata tak sempurna lah program. Tapi saya rasa dia memenuhi syarat dia. So yang first one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Okey. Rupanya. Okay, macam tu. Sebab nombor dia masuk kat sini sikit. Okay. Kat sini sikit, kat sini sikit. So dia masuk half. So dia ada yang dia tak kira. Dia tak sesuai lah pakai contoh point. Jadi saya tunjukkan contoh sentimen yang better lah. Yang tak sesuai. Okay, it's okay. At least we learn something. I learn something. Okay. We learn something new So, untuk count direct macam ni, untuk apa tu? Sentimen direct macam ni dia tak sesuai pakai. Okay, the last one. Okay. Yang ni saya jadi rajin sikit. Ini kita pakai. Do dengan Y lah. Sesuai sebenarnya. Dia sebab tu kadang-kadang ikut kesesuaian soalan. Dengan ini PQ R. Ini kita gunakan untuk yang untuk tunggu kadang-kadang ada masalah dengan condition dia. So yang ini kita tukarkan dia jadi dekat bawah ni baru kita letakkan dia sini. Jadi itu this one. What? And then we go. Ini untuk while dulu So ini untuk yang kedua untuk ini saya label 2 untuk jadi okay. Kita tambahkan kat label dengan tambahkan ini ini kedua apa? Dua. Senang je tu. Okay. Habis cerita lebih. Satu untuk loop while. Saya pakai contoh ni sebab kita boleh kira. Sebab kita dah tahu jawapan dia kan.
Okay. Kita tambahkan dulu. Nanti kita milih dulu. Fine. Okay. So selagi ada space, maksudnya dia assume as one integer. Okay. Alhamdulillah. Habis. So ada apa soalan? Sir, Ya Ah, saya. sir. Ha. saya tersangkut dekat yang tadi yang untuk sum dengan average saya compile dengan run tak keluar. Tak tahu saya faham untuk yang tu. Tak apa, boleh share. Tak ada masalah. Boleh sharekan screen. You ada kelas lagi? Ada kelas pukul 12? Siapa ada kelas boleh log out ya. Ya saya. Boleh share. Siapa yang try boleh share. Some event. Start dari sini. Double. Start dari sini. Tak ada error kan? Tapi dia tak keluar. Ya. Di compile. Okay. Run. Okay. Yang untuk bawah ni tak ada. Yang saya kira. Yang bawah. Saya Dia tak keluar output. Apa konsol dia tak keluar? yang bawah ni semua tak keluar. Yang jalan. Oh, okey. Mana konsol ni? Oh, Saya tak nampak. sekejap. Benda hitam. So attendance saya share dekat ni apa tu namanya? Okay, yang ni yang atas yang even dengan odd kan? Yang bawah. Yang bawah tu dia tak keluar. Okay, try tengok. Tengok source code dia balik. Faham? Maksudnya apa? Yang ini dia tak keluar. Part N9 average comfort and even. Okay. Itulah. Keluar. Itulah sebab dia. Okay, turun bawah. Turun bawah sikit. Okay, itulah sebab dia tak keluar. Sebab kita tinggal perkataan do. Tu naik atas. Lepas INTC tu, kan ada open curly braces tu kan? Ini untuk do kan? So, sebelum dia. Okay, ini depan, enter. Yes. Macam tu pun okay. Try compile and run je. So, apa you buat tadi, letak dia dalam body compound tu you kata while selamanya. Okay, tak apa. Permission exit, status 0. Ada tak benda warna hitam tu yang you tak tutup? Benda warna Konsol tu hitam. ada yang terbuka tak? Konsol tu ada yang terbuka tak? Kadang-kadang dia keluar error ni. Kadang-kadang dia tak ada error. Konsol tu tutup semua konsol. Macam mana? Kan bila kita run dia keluar benda warna hitam kan? Ataupun benda warna putih kan yang tunjuk output apa semua. Ada tak yang terbuka? Pastikan semua tutup. Kadang-kadang dia akan keluar this error. Kalau kita ada kalau kita ada program yang tengah run, program C++ yang tengah run, kadang-kadang dia akan bagi error macam ni. So pastikan semua program C++ ditutup. Sebelum you runkan yang baru. So yang attendant ada kat website Okay, dah keluar sir. Okay. Tapi saya tak nampak. Hopefully betul lah. You just tell me. It's okay. Nak share. Okay, no problem. So your attendant ada dekat group. Okay. Nampak macam salah. Saya teka je. Sebab atas dengan bawah tu bahagi jawapan dia sama. So nampak macam ada silap ke. Either you tak bahagi betul-betul ataupun dia terbahagi nombor yang lama. Kita tengok balik dia punya operation. Ini maksudnya, inilah contoh logic error. Tak logik kan. 60,000 bahagi 200, okey lah. Dia ada 9 tu bahagi muka, dia jadi tak okey. Okay. Good. No. Macam ni pun saya tak rasa apa saya cakap dengan korang. Okay. So, for next class, for all lah. Okay. For next class, next lab session, kita akan habiskan dulu 3.2. Okay. This week, kita habiskan dulu 3.2. Kan kita ada lagi berapa? Lebih kurang 10 soalan yang last kan. Hari tu kita buat 0 sampai 1 sampai 10. Tapi lompat-lompat lah. Yang lain buat sendiri kan. Okay.
And then for next session, sama juga dengan group C, okay, you continue from number 11 until the end. Okay. Tapi saya rasa ada yang kita dah buat ni. Nombor 15 tu rasa kita dah buat. That's okay. Okay. Maksudnya finish out all the exercise. Okay. So that next week kita boleh sama-sama. Kita start dulu 4.1 sama-sama. Okay. And then baru kita buat yang lain ikut our lab session masing-masing lah. Okay. Saya nanti minta So, yang Dev yang tadi punya sebab saya tak sempat. Yang bawah tadi input output. tak apa. Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay, thank you. Okay. Is it lagi? Ada apa? So, I think that will be all for today. So, don't forget. Tak nampak muka saya. Saya tak tahu tengah rakam ke tak. Share dulu. Oh, tengah record lagi. So, share dulu. Hopefully not the whole of my face. Okay. So, what we call that? That will go all for today. So, please do finish up exercise 3.2. We will discuss on next on that session, including group C. So, kita akan continue 11 until finish 3.2. So, don't forget to click on your attendance. Dan kejap lagi saya sharekan captain dulu. So, that will go all for today. Assalamualaikum. Kalau tak ada soalan, assalamualaikum. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank Kalau you, ada sir. soalan, you all boleh. Thank you, sir. 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 Okay. Tak ikhlas tu bunyi. Sir, Dia saya. tolong ke bawah sikit tu boleh tak? Saya nak tengok sebab saya ada tinggi sikit yang belah bawah. Yang sini. Okay. Tengah cuba nak ping kan. Okay, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, welcome. Mana nak ping? Just lupa. Oh, you tengah tengok, sorry. Kejap. Lagi 6 orang volunteer. Belum kita stop. Saya tak stop lagi recording. Stop.